Jadi kalau kamu ada soalan kamu tanya cikgu. Okey, jadi hari ni bab 3 tajuk dia pengamiran. Okey. Jadi kita catat sikit lah. Jadi dalam buku kamu tulis tarikh hari ni. Ini pada bulan 15 dah, 15 Jun. Nah, jadi kita dah masuk bab 3 ni. Jadi bab 3 ni nama dia pengamiran, dalam bahasa Inggeris integration. Lain benar lah nama dia. Bahasa Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka bagi keputusan nak bagi nama integration tu pengamiran. Okey, dia tak ada short form lah. Maknanya pengamiran tu kita tak panggil dia amiran ke apa. Memang dia pembezaan pengamiran. Okey, jadi first perkara pertama yang kita akan belajar hari ni benda yang simple je hari ni. Yang ni nak bagi kamu konsep kefahaman. Jadi kefahaman yang penting ni pengamiran sebagai songsangan kepada pembezaan. Jadi pengamiran tadi cikgu kata dia adik-beradik dengan pembezaan. Dua tajuk ni adalah tajuk di bawah matematik yang kita panggil sebagai calculus. Kamu ingat? Jadi kalau kata kamu ni memang nak pergi aliran sains lepas ni, nak teruskan sama ada kamu ambil engineering ke dan adik-beradik dia lah. Kamu akan jumpalah kalkulus ni banyak lagi dalam subjek-subjek sains kamu, dalam kimia, dalam fizik, dalam matematik lah. Okay. Dan kita ada nanti kamu ada spesifik tak, kamu ada matematik fizik, matematik engineering, matematik untuk bio, matematik untuk kimia, ada asing-asing macam tu. Okay, jadi pengamiran sebagai songsangan kepada pembezaan. Tulis lah, jadi bila kita cikgu tulis macam ni, cikgu tulis dengan harapan kamu pun menulis lah dalam buku kamu. Sebab tu cikgu tak bagi kamu slide, cikgu nak kamu salin bersama dengan cikgu, okay? Jadi pengamiran sebagai songsangan pembezaan. Jadi kita ulang sikit balik pasal pembezaan kita. Jadi kamu patut dah biasa kan, kita ada persamaan lengkung kita. Persamaan lengkung kita, equation dia mesti Y. Betul? Y sama dengan apa-apa-apa. Jadi yang tu kita panggil sebagai persamaan lengkung kita. Jadi kata kita punya function, kita start macam ni, kita tulis macam ni lah. Function Y kita. Jadi yang ni persamaan lengkung. Itu dia dalam bentuk simbol dia. Di lengkung tu tak kisahlah sebenarnya, kalau straight line pun kita panggil persamaan Y juga kan. Jadi kita panggil dia lengkung sebab lepas ada kuasa lebih daripada satu, dia akan jadi lengkung lah. Dia akan jadi lengkung kuadratik, dia akan jadi lengkung kubik, dia akan jadi bulatan kan. Dia akan jadi bentuk-bentuk macam tu kan. Jadi sebab tu secara amnya cikgu panggil dia persamaan lengkung kamu. Okey, jadi bila kita beza dia, jadi kita buat pembezaan. Pembezaan tu maksudnya yang dy dx lah. Jadi fx akan jadi apa? Jadi apa? F prime. Dia ada simbol prime. Jadi dia akan jadi f prime x. Jadi tu maksudnya kamu dah beza. Jadi f prime x kamu akan tulis equation yang start dengan dy dx kan. Jadi kita boleh tulis macam ni. Jadi bila kita beza daripada y, dia jadi satu fungsi kecurunan. Ingat tak? Jadi persamaan lengkung kamu dapat satu persamaan yang lain, kita panggil dia sebagai persamaan kecurunan. Itulah fungsi kecurunan. Jadi untuk apa kita ada fungsi kecurunan ni? Jadi kalau kata kita ada sebarang koordinat, kita ada apa-apa nilai x, bila kita masukkan dalam fungsi kecurunan kita, kita akan dapat apa? Dapat apa? Kecurunan apa kita panggil? Kecurunan Tangent. Tangent. Okay, pandai. Kecurunan tangent. Yang mana? M tangent. M tangent. Jadi kecurunan tangent tu kecurunan pada titik tersebut lah. Jadi kata titik x kamu ni x sama dengan 4 kan. Kat sini 4 something, 4y. Jadi maksudnya kamu tahu garis ni punya kecurunan. Jadi yang ni M tangent kamu. Alright. Jadi sekarang ni kamiran pula. Jadi kalau kata kita kamir fungsi kecurunan kita, kami simbol gini. Macam bentuk S ni tapi panjang sikit. Kita kamir dy dx kita terhadap X. Jadi gini rupa dia. Ni macam beza, kita beza terhadap X, maksudnya kuasa X tu akan berubah kan. Macam Y sama dengan X kuasa 4. Bila beza, X kuasa 4 tu yang berubah. Dia akan jadi 4X kuasa 3 kan. Ini sama jugalah kalau kita kamir. Kalau kita kata kita kamir terhadap X, dx kat belakang ni maksudnya equation tu x, dia akan ubah kuasa X tu. Jadi kalau kita kamir, kita punya fungsi kecurunan, dua orang lagi nak masuk sekejap.
Dah masuk dah. Kita akan dapat balik. Sebab dia songsangan kan, kita akan dapat balik apa? Di ni. Kita akan dapat balik fx kita. Boleh lah. Jadi penting orang ni. Jadi kalau kita ada persamaan lengkung, kita beza, kita dapat fungsi kecurunan. Kalau kita punya fungsi kecurunan, kita kamir dia, kita akan dapat balik persamaan lengkung dia. Jadi sekarang ni kalau kita buat soalan periksa, dia boleh gabung soalan pembezaan dengan soalan kamiran. Katakan dia dah bagi kamu, diberi fungsi kecurunan, dia bagi kamu dy dx. Diberi dy dx sama dengan 4x campur 6, dia kata. Cari persamaan lengkung. Jadi sekarang ni kamu dah ada tambahan maklumat dah. Kamu boleh tahu dah sekarang kalau kamu nak kena cari persamaan lengkung balik, kamu punya fungsi kecurunan ni kamu kena kamir. Boleh lah, jadi yang ni hubungan. Kamu kena ingat hubungan. Yang ni konsep. Boleh? Jadi konsep kita kena betul-betul faham supaya kita boleh apply dia. Jadi yang ni proses kita panggil sebagai pengamiran. Integration. Boleh lah? Integration dalam bahasa Inggeris tu. Alright, mari kita tengok formula dia pula. Okay. Oh sorry, cikgu nak scroll, cikgu tu zoom. Okay, formula. Jadi kita punya pembezaan ada formula kan? Jadi katakan kita ada y sama dengan ax kuasa n. Jadi cikgu tulis dalam bentuk arm dia. Kalau kita beza, dia jadi apa? Formula tu jadi apa? Dy dx sama dengan apa? Apa jadi bila beza ax kuasa n? Jadi apa? n x kuasa. Apa jadi kat n kuasa kat atas ni? N tolak 1. Betul? Jadi kuasa dia kena tolak 1 kan? Jadi sebelum kuasa tolak 1, kuasa darab dengan depan dulu. Baru kuasa tolak 1. Jadi yang ni formula pembezaan kita. Boleh tak? Jadi sekarang ni kita nak tengok formula kamiran pula. Jadi kita tahu yang kamiran ni songsang pada pengamiran. Jadi kita tengok formula dia jadi apa nak. Jadi kata kita kamir. Jadi kita boleh kamir persamaan y nak, tak semestinya kita kamir persamaan fungsi kecurunan nak. Kalau kita kamir fungsi kecurunan, kita akan dapat balik persamaan lengkung kita, kita akan dapat balik y. Dy dx kamir dapat y. Y kamir dapat luas bawah graf. Boleh? Ini magicnya. Jadi kalau kita ada y, kita buat pembezaan, kita dapat kecurunan. Kalau kita ada y, kita buat kamiran, kita akan dapat luas bawah graf. Jadi kita boleh kamir y ni. Jadi kalau kita buat kamiran terhadap y dan equation y tu gini. Jadi kalau kata kita kamir, macam ni lah apa dia? Kamiran terhadap y. Ni. Dx. Dx tu maknanya kita kamirkan ax kuasa n ni terhadap x. Di dalam ni mesti kuasa dia x. Lepas ni macam biasa lah aplikasi kan, jadi kamu boleh kamir terhadap luas, terhadap jejari, terhadap isi padu. Boleh je kamir apa-apa. Okey, jadi kalau kamiran dia akan jadi macam ni nah. Kamu tengok apa jadi. Jadi salin balik ax ni. Kuasa dia kita akan tambah 1 dulu. Okey, lepas tu kuasa letak bawah. Nampak tak dia terbalik. Jadi sebelum ni kuasa darab depan, kuasa tolak 1. Yang tu pembezaan. Tapi kalau kamiran, kuasa tambah 1, kuasa bahagi. Boleh? Kuasa tambah 1, lepas tu yang kuasa tambah 1 tu letak bawah. Boleh lah. Jadi yang ni darab, yang ni bahagi. Yang ni tolak, yang ni tambah. Jadi yang ni formula untuk kamiran. Kamiran untuk y, ax kuasa n ni. Okey. Jadi kita, cikgu bagi kamu contoh sikit. Sebab kat belakang ni sebenarnya dia ada something kita panggil sebagai pemalasi. Dan dalam formula kamiran yang ni kita buat ni kamiran tak tentu nah. Dia ada tambah C kat belakang tu. Kenapa kita kena buat tambah C? Jadi katakan kita ada, cikgu bagi contoh ni nah. Y, kita ada Y lah. Y sama dengan 2x kuasa 2 campur 4. Okey, lepas tu kita buat pembezaan pada dia. Dy dx. Dapat apa tu dy dx? Daniel, kamu terconteng skrin. Kamu nak zoom ke? Okey, jadi dy dx dapat apa tu? Dapat apa ni dy dx? 4x. 4x. Lepas tu belakang ni hilang kan? Belakang ni hilang. Jadi katakan dia suruh cari persamaan lengkung. Jadi kalau kita nak cari balik persamaan lengkung, kita kena buat apa? Kita kena apa? Kita kena kamir. Boleh lah. Jadi kita kena kamir.
kena kame. Pengamiran kalau kamu kata kalau cikgu kata kamekan, buat kameran lah, maknanya buat benda ni. Alright. Jadi kita kamekan. Jadi katakan kita kamekan, kita kena kame fungsi keturunan lah. Bila kita kame fungsi keturunan, kita akan dapat balik persamaan lengkung. Ingat lah, ini konsep lah. Cikgu cerita kat sini je banyak kali. Lepas ni cikgu expect kamu semua dah tahu dah lah. Okay. Jadi kita akan kamekan part X ni balik terhadap DX. Dia akan jadi apa? Jadi nampak tak arahan dia? Part X. X ni kuasa apa ni? Kuasa 1 kan? Jadi kalau 1 campur 1 jadi 2 lah. Lepas tu kuasa 2 tu buat apa? Letak? Letak bawah. Letak bawah. Dah tambah 1 baru letak bawah. Dia lain dengan beza. Kalau beza kita darat depan dulu baru kuasa tolak 1. Kalau kameran kita tambah dulu kat kuasa dia, lepas tu kita letak dia kat bawah. Boleh nak? Dia nampak tak sekarang? Ini dia jadi apa? 2S kuasa 2 kan? Tapi kita masih tak dapat lagi persamaan lengkung tu sebab nampak tak maklumat yang missing. Yang ini dihilang sebab kita beza kan? Jadi kalau kita kame, kita tak dapat yang belakang ni. Sebab tu bila kita tulis formula, kita mesti tulis ada tambah C kat belakang tu. Sebab kalau kita beza mesti ada something yang hilang. Jadi kalau kita nak dapat balik persamaan lengkung tu, secara ni kita kena tulis yang dia ada tambah C kat belakang dia. Jadi lepas ni cikgu akan ajar kamu lah tambah C tu, kita boleh cari berapa. Maknanya last kali kita boleh dapat tambah 4 ni. Tapi kalau kata kita tak tahu, maknanya dia tak bagi kita maklumat tambahan. Cukup sekadar kita jawab, kita punya equation tu Y sama dengan 2S kuasa 2, kat belakang tu kamu kena tulis tambah 1 pemalar. Sebab kita kena sentiasa assume bahawa kalau kata equation lengkap tu, mesti dia ada 1 pemalar kat belakang yang mungkin telah dihilangkan masa kita buat pembezaan tu. Sebab sekarang ni kita pergi terbalik, kita nak dapat balik Y daripada fungsi keturunan kan daripada DY/DS. DY/DS tu sendiri dah hilang kat maklumat, kalau dia nombor saja dihilang. Kan? Jadi maknanya bila kita kame, kita dapat balik yang depan ni tapi belakang ni kita tak dapat. Jadi kita kena sentiasa tulis ada tambah C. Jadi yang ni formula untuk pengamiran. Jadi kalau kita kamekan Y terhadap DS, kena buat apa? Kita kena tambah kuasa dia dengan 1. Lepas tu kuasa tu yang dah tambah 1 tu kita letak bawah. Boleh lah? Jadi sekarang ni cikgu nak bagi kamu soalan daripada buku teks ni yang berkaitan dengan benda ni. Pengamiran sebagai songsangan pembezaan. Di next class baru kita akan belajar satu bentuk soalan. Kita akan kame. Macam kita belajar pembezaan tu. Macam mana kalau rupa dia macam ni? Macam mana kalau rupa dia macam ni? Macam mana kalau rupa dia 2 tingkat? Okay, jadi next class kita akan belajar lebih pasal macam mana nak gunakan formula ni. Hari ni kita nak tengok soalan yang basic dulu yang berkaitan dengan yang atas ni. Boleh dah? Salin dah benda yang patut salin? Salin dah? Cikgu nak tanya. Cikgu. Tanya. Siapa yang nak tanya? Saya. Tanyalah. Awak dia jadi 2X kuasa 2 je. Tu cikgu potong ni. Oh, potong. Okey lah. Tak pasal. Dah, faham dah. Oh, dia boleh potong. Kalau tak boleh potong cikgu. Dia tak boleh potong kalau gini. Part S kuasa 2 campur 1/2. Jangan pergi potong ni. Sebab dia nak tak tulis ada apa? 2. Kita biar. Oh, okey. Dia bukan semua boleh potong. Tapi ini dua-dua boleh bahagi 2. Kita katakan. Jadi kita boleh potong. Jadi semua orang boleh bahagi dengan benda yang sama. Baru kita boleh potong semua orang dengan benda tu. Okay. Jadi kita tengok buku teks kita. Okay, ni lah kena ingat ni lah. Jadi cikgu ulang balik untuk siapa-siapa baru masuk tu. Kalau kita ada persamaan lengkung, kita beza, kita akan dapat DY/DX. DY/DX ni nama lain dia F'(X) ataupun nama lain dia kita panggil dia sebagai fungsi keturunan. Kamu kena ingat tiap-tiap besi nama dia sebab dalam exam dia akan tulis lah fungsi keturunan adalah apa. Ataupun DY/DX adalah apa. Ataupun F'(X) sama dengan apa. Jadi kalau dia minta balik persamaan lengkung, dia dah bagi fungsi keturunan, kita kena buat kameran. Boleh nah? Jadi bila kita kame balik, kita akan dapat balik Y. DY/DX kame dapat Y. Okey. Jadi mari kita tengok buku teks kita. Nak padam ni? Cikgu boleh padam lah? Clear all my drawing. Tu boleh dah. Okey, padam dah. Okey, ini nama saintis ni muka ketat je.
pada tahun 1675 Gottfried Wilhelm Leibniz. Okay, dia yang menemukan simbol kamera ni. Jadi kamera ni rupa dia macam S besar. Sebenarnya dia punya konsep tu sama dengan konsep statistik lah. Dia menjumlahkan luas-luas kecil di bawah graf. Nanti kita akan belajar kamera ni cara untuk dapat luas bawah graf. Dia simbol menjumlahkan tu, simbol di sigma, betul tak sini? Macam mana rupa sigma? Gini. Rupa dia macam mulut buaya ni kan. Okey, tapi yang ni dah guna dah kat tempat lain. Jadi untuk ubah sikit, dia buat inovasi sikit, dia tuliskan sigma tu macam ni. Boleh lah. Jadi dapatlah simbol pengameran. Nah, ni dia rupa dia. Senyum sikit. Okey. Jadi simbol dia macam S panjang. Nah, bila kamu tulis, tulis elok lah sebab kamu tulis online Jangan tulis kecil sangat. Nampak ni dia tulis. Jadi ni dia punya peta dia, konsep macam cikgu cakap lah. Jadi kita start dengan fx, bila kita beza dia akan jadi f prime x, bila kita kami dia akan jadi fx balik. Okey, mari kita tengok contoh-contoh soalan yang dia buat ni. Okey. Kita tengok contoh kat sini je lah nah. Terus senang. Sebab ini senang. Okay, diberi d over dx part x kuasa 2 sama dengan 8x. Jadi kalau dia tulis macam belah kiri ni, dia belum beza lagi, betul tak? Dia baru nak beza. Jadi yang dia nak beza tu adalah fx kita lah. Jadi maksudnya yang ni dia akan beza fx. Jadi yang ni fx kamu. Fx kamu sama dengan part x kuasa 2. Jadi dia kata kalau dia bezakan part x kuasa 2, dia akan dapat 8x. Jadi 8x ni baru dy dx kamu. Boleh? Jadi dia kata kat kamu, cari kameran 8x. Jadi kalau dia kame balik dy dx, dia akan dapat balik apa? Ni kan dia kame ni kan. Jadi dia akan dapat balik apa kalau dia kame dy dx tu? Dia akan dapat balik X. Dia akan dapat balik fx kan. Jadi sebab tu jawapan dia fx kuasa 2. Soalannya ni soalan konsep saja boleh keluar dalam SPM. Kamu tak perlu kame pun, nampak? Dia dah bagi kamu semua jawapan dalam bentuk ayat tu. Sebab dia dah tulis dah kat sini fx dia apa. Dia dah tulis dah apa jadi lepas dia beza dapat 8x. Lepas tu dia suruh kame 8x. Maksudnya dia suruh kame dy dx. Jadi bila kame dy dx dapat balik yang asal. Jadi yang asal tu maknanya jawapan dia part x kuasa 2. Faham lah? Jadi soalan macam ni satu markah lah. Okey, mari kita tengok soalan yang susah sikit. Dia dalam soalan ayat-ayat ni. Penghasilan arang batu di sebuah kawasan pelombongan diberi oleh K sama dengan 48,000 T. Tolak 100 T kuasa 3. Dengan keadaan K ialah jisim arang batu yang dihasilkan dalam tan dan T ialah masa dalam tahun. Jadi yang ni dia tengah cakap pasal simbol. K ni jisim arang batu. Okey, lepas tu T ni adalah time, tapi dalam tahun. Lena, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun macam tu. Jadi first kali dia kata cari kadar penghasilan arang batu, dk over dt. Jadi kalau dia tak tulis ni pun, kamu tahu dia nak cari apa sebab dia kata kadar. Bila dia suruh cari kadar tu maksudnya dia suruh beza dengan masa. Betul? Jadi sekarang ni kalau kita beza memang kita akan beza dengan masa lah sebab sini T kan. Jadi cari kadar penghasilan arang batu dalam sebutan T. Maksudnya dalam A ni dia suruh kamu bezakan K ni. Cuba bezakan dapat apa ni? DK DT dapat apa? Dapat apa ni beza? Cepatlah jawab siapa-siapa pun. Dapat apa tu kalau kita beza? 48,300. Tolak 300 T kuasa 2. Gitu saja. Nampak? Mudah lah. Ni kita beza. Yang ni jawapan dia. 1 markah. Okey, lepas tu dia kata jika kadar penghasilan arang batu berubah, dia kata kat tempat lain pula dia punya penghasilan arang batu tu 96,000 tolak 600 T kuasa 2. Hitung jisim arang batu yang dihasilkan pada tahun keempat. Jadi kalau dia kata dia nak jisim balik, maknanya dia nak K balik. Boleh lah. Jadi tahun keempat maknanya T sama dengan 4. Jadi yang dia bagi ni dk over dt. Dk over dt ni maknanya dia bagi kamu fungsi kecurunan. Jadi kalau fungsi kecurunan kita nak dapat balik K, kita kena buat apa? Kalau kita ada fungsi kecurunan kita nak dapat balik K, kita kena buat apa? Kita kena kame. Jadi kalau kita kame yang atas ni, kalau kita kame yang ni kan 48,300 T kuasa 2 ni kan, kata cikgu tulis ni. Jadi kalau kita kame 48,000
tolak 300 T kuasa 2 ni, kita akan dapat balik K yang asal ni kan. Tapi sekarang ni yang disuruh kita kami lain sikit daripada 48,000 tolak 300 tu. Apa beza antara yang ni dengan yang ni? Apa beza dia? Apa beza dia? Nampak tak beza dia? Nilai. Apa beza ni? Yelah dia nilai, tapi nampak tak perbezaan dia, nilai dia berapa? 2. 2 kali ganda kan, betul tak? Darat 2. Darat 2. Jadi yang dia bagi ni darat 2 daripada yang asal ni. Maknanya sekarang ni dia suruh kita kamil benda yang 2 kali ganda daripada yang asal. Dikatakan benda ni 2 kali ganda. Ini lah. Jadi dia 96,000. Cikgu tulis satu-satu lah supaya kamu nampak lah. Jadi kita boleh dapat jawapan dia, tapi dia akan jadi K tak? Sama tak jawapan dia K tak? Tak kan? Dia mesti berubah sikit. Jadi kita tengok macam mana kita nak dapat jawapan untuk yang ni sebab dia berubah sikit. Kita keluarkan. Sebab yang ni 2 kali ganda. Maknanya kalau kita faktor keluar 2, dia akan jadi sama kan? Memang cikgu tulis ni make sure kosong dia betul. Dia akan jadi sama macam ni kan? Ni maksudnya dia tengah kamera benda yang 2 kali. Jadi kalau kamera ni, kalau dia beza macam tu, macam digandakan ataupun dikurangkan, maknanya dia darat 2 benda tu ataupun dia bahagi 3 benda tu, kita boleh kamera juga. Sebab pemalar tu dia tak kacau boleh, kita boleh letak pemalar tu kat luar. Jadi kalau kita kamerkan yang ni, yang dalam ni sama lah kan, kita kamer macam atas ni kan, cuma lepas kita dah siap kamer tu, kita kena buat apa? Kena buat apa? Darat 2. Darat 2. Jadi kalau kita faktor keluar, kita nampaklah dia ada 2 darat dengan benda yang sama kan. Jadi sekarang ni kalau kita dah kamil, dia akan jadi macam ni 2 darat dengan K. Betul lah. Jadi kalau benda tu 2 kali ganda, kita punya K tu pun akan jadi 2 kali ganda. Jadi K kita bukan 48,000 tolak 100 T kuasa 3 lah. K kita apa? K dapat apa? K baru kita. K baru kita apa? Cuba darat 2 ni. Ni 2. Dapat apa? 96,000. 96,000 T tolak 200 T kuasa 200. T kuasa 3. dah siap ke belum ni? Ni ke jawapan yang dia nak? Dah. Tak, belum. Sebab apa dia kata Belum dia nilai dalam tahun keempat kan? Maknanya lepas kita dah dapat yang baru ni, kita kena masukkan T sama dengan 4. Jadi kamu kena cam soalan tu, dia nak fungsi ke, dia nak nilai. Ni kalau dia cakap kat ujung tu, dia nak hitung jisim arang batu pada tahun keempat, maknanya lepas kita dah dapat equation tu, dia nak kita masukkan tahun tu tahun keempat lah. Jadi kita gantikan T tu dengan 4. Dapat apa tu? Apa jawapan dia dapat? Apa dapat cepat? Tiga puluh 71, 200,000. 200,000. Betul tak? Betul lah. 200 tan. Faham lah? Jadi kalau soalan tu susah sikit, yang ni masih lagi konsep yang tadi tu lah. Maknanya pengamaran sebagai songsangan pembezaan. Kita tak payah kami untuk soalan ni. Kita perlu faham konsep saja, tapi dia boleh suruh kita, dia akan bagi soalan tu pusing sikit. Boleh? Maknanya tak sebiji yang dia tulis kat bawah tu sama macam nilai yang kita buat dydx tu. Jadi kalau dia buat macam tu, kamu kena fikir apa jadi kat equation asal. Macam soalan yang ni dia ada darat 2 daripada yang asal kan. Tapi kamu boleh nampak dah kan, kalau dia ada darat 2, kita still boleh dapat jawapan dia, tapi jawapan dia kena darat 2. Jadi kalau jawapan tu kecil, maknanya katakan dia punya DKDT ni separuh daripada yang tu. Jadi kamu kena bahagi 2 lah nilai K tu. Jadi kamu kena faham bila masa kamu kena darat, bila masa kamu kena bahagi. Okay, mari kita tengok latihan kendiri ni. Kita akan buat sama-sama yang ni. Dengan latihan kat bawah tu, kita buat yang ni dulu. Kalau buat sama-sama tu,
Jawablah bila cikgu tanya lah. Okey. Ini kita hari. Next class baru kita buat kami yang betul-betul kami. Okey, latihan kendiri 3.1. Okey, nombor 1. Diberi D over dx 5x kuasa 3 campur 4x sama dengan 15x kuasa 2 campur 4. Cari kameran 15x kuasa 2 campur 4. Apa jawapan dia? Jawapan dia. 5x. Jawapan dia apa? 5x kuasa 3 tambah 4x. Yang ni kita dapat balik je jawapan dia. Simple lah. Faham lah? Cikgu agak semua faham ni. Dia sebab dia suruh kita kamir balik dy dx. Boleh? Jadi kalau kita kamir balik dy dx, kita akan dapat balik fx. Jadi untuk kes yang ni, fx tu yang ni lah. Sebab yang ni dia belum beza lagi. Alright nah? Jadi simple saja. Faham? Jadi kalau exam nanti dia jadi susah sikit sebab apa? Kamu kalau tak faham betul-betul konsep ni, kamu akan kamir betul-betul lah. Sedangkan tak payah dah, jadi kamu rugikan masa kamu. Faham? Jawapan tu dah ada dah depan mata kamu. Alright, yang nombor 2 ni sama tak? Sama je kan? Jadi diberi D over dx 8x kuasa 3 sama dengan 24x kuasa 2. Cari kameran 24x kuasa 2. Jadi jawapan dia apa? Ni. Ya. Dan dia cepat jawapan dia apa? 10. 12. 12? 12 kita buat 6. 8. Mana? Dia tak ubah pun. Ni. Dia suruh kami ni kan? Maknanya dia suruh kami dy dx. Jadi kalau tak ada beza. Kalau kat sini 12, ada beza lah. Tapi kat sini sebiji. Kalau sebiji dapat balik lah 8x kuasa 3. Faham tak? Jadi orang lain harap faham lah. Dia tak ubah. Kalau dia kata kami 12x kuasa 2. Yang tu dia dah ubah sikit, faham? Jadi kalau 12 ni dia kecil separuh kan. Jadi kita kena tulis macam ni lah. Dia 1/2 daripada 24x kuasa 2 kan. Jadi kalau kita kamir ni, kita still akan dapat balik 8x kuasa 3 ni. Tapi lepas tu kita kena darab 1/2. Faham tak? Jadi kamu kena faham yang cikgu tulis macam ni. Okey, nombor 3. Nombor 3 ni soalan macam soalan lori kat atas tadi. Penggunaan air di sebuah pusat beli belah A boleh diwakili oleh fungsi J sama dengan 100T kuasa 3 campur 30T kuasa 2. Jadi dia bagi kamu fungsi kat sini J dalam sebutan T. Jadi J ni ialah isi padu air yang digunakan dalam liter dan T adalah masa dalam hari. A, cari kadar penggunaan air bagi pusat beli belah A dalam sebutan T. A ni dia nak apa? DJ DT. DJ DT. DJ DT dapat apa tu? 300 J kuasa 2 T kuasa 2 tambah 60 J. 60 T. Boleh? Betul lah? Okey, jadi A. Simple saja. Faham lah? Jadi bila dia kata kadar penggunaan air, maknanya dia suruh cari pembezaan per dengan masa. Boleh? Dia suruh beza. Kadar ni menunjukkan kita kena beza kat sini terhadap masa. Okey, B. Jika kadar penggunaan air pusat beli belah A ni berubah kepada DJ DT 1500T kuasa 2 campur 300T, cari isi padu air dalam liter yang digunakan pada hari kedua. Ini yang ni T dia sama dengan 2. Okey, kamu tengok DJ DT yang dia bagi ni ada beza dengan DJ DT yang kita kira ni kan? Ada beza ke? Ada kan? Jadi kalau ada, kita kena tengok keluarkan apa yang beza antara dua ni. Apa beza dia? Macam nak tahu cepat-cepat. Jadi kita tengok ni dengan ni kita boleh buat apa? Bahagi. Jangan tolak pula lah bahagi lah. Jadi dia ada perkali dia. Maknanya ini dah didarabkan oleh sesuatu. Ini dah didarabkan oleh sesuatu dapat dini kan. Darab berapa tu? 5. Dah 5 lah jadi beza. 300 jadi 1500 dah 5. Kamu mesti faham yang kalau kita kata didarabkan oleh sesuatu, dua-dua ni darab dengan benda sama. Faham? Sebab macam kita faktor keluar kan. Jadi kalau kata kita kamir yang asal ni, maknanya kita kamir di JDT yang asal ni,
kita akan dapat balik equation asal kan. Kita akan dapat balik 100T kuasa 3 campur dengan 30T kuasa 2 ni. Jadi kata kita kami di JDT asal ni, kita akan dapat J. Jadi kalau untuk kes yang ni, dia darab 5 kan, maknanya yang kita kami tu ada 5 kat luar. Jadi yang kita kami tu benda yang sama ni, kita kami 300 tapi kita kena tulis kita darab 5 kat luar ni. Faham ke? Faham kan? Jadi 300 T kuasa 2 campur 60T. Jadi yang kita akan dapat jawapan tu 5 darab dengan J ni. J asal. Okay. Jadi kita tulis balik. 5J. J tadi apa? 100 T kuasa 3 campur 30 T kuasa 2. Okay, jadi kita darab lah. Jadi kita punya isi padu air tu akan jadi 5 kali ganda daripada yang asal. 500 T kuasa 3 campur 5 darab 3. 150 kan? T kuasa 2. Dah siap ke ni? Dah siap ke? Belum. Belum. Jadi kita kena cari T sama dengan 2. Tulis je macam ni. Kalau kamu dalam exam, kamu koma, kamu tulis nilai T yang kita nak cari tu. Jadi kita ganti kan. Dapat berapa tu? 2 kuasa 3 campur 150. 2 kuasa 2. Okey, berapa jawapan akhir dia? RM4,600. 4,600. Okey. Jadi 4,600 tu isi padu lah. Jadi tak ada tulis tak apa. Make sure kamu picit kalkulator dengan betul lah. Jadi hari tu test kita tengok dah masuk semua betul lah tapi picit kalkulator salah. Tu satu lagi yang rugi lah macam tu. Rugi markah kamu. Okey, jadi kita dah habis soalan ni. Mari kita buat soalan bawah tu. Yang ni kita buat yang simple je. Ini. Okey, hari kita boleh terus buat yang ni. Lepas tu nanti cikgu akan bagi kamu homework sikit untuk kamu try. Copy. Dah salah picit dah. Ni kertas cikgu ni kan. Okey. Jadi mari kita buat soalan ni. Cikgu bagi kamu seorang satu lah. Mari tengok siapa adik kat dalam ni. Yang senyap-senyap. Ini semua orang ada mic lah. Siapa tak ada mic? Ada ke ada? Ada lah. Okey. Jaris lah nombor 1. Jaris. Lepas tu. Nombor 2 ni dia kena buat sikit petua. Cikgu bagi kat. Siapa? Anik. Anik ada mic? Belilah. Ada lagi 25 hari nak kelas online lah. Ini sian kamu kalau tak boleh bercakap dalam kelas. Lepas tu. Nombor 3 cikgu bagi kat. Siapa ya? Cikgu bagi kat Argan lah. Argan. Okey. Nombor 4. Cikgu bagi kat. Siapa lagi? Siapa yang tak ada ni? Cikgu bagi kat Kru Hafiz. Soalan ni senang-senang je nah. Nombor 5. 5A, 5B kita bagi seorang satu. Kita bagi kat Nabil. Nabil senyap je. Ni siapa? Ni siapa? Ani. Ani tak ada lah. Nanti saya cuba repair. Janganlah repair, beli baru je lah ni. Kamu nak repair macam mana? Kita tukar orang. Jadi cikgu bagi kat. Siapa nak buat 2 tingkat? Siapa ya? Arif lah. Arif lah. Okay. So, cikgu bagi kat yang ni, cikgu bagi kat Azim. Yang ni cikgu bagi kat Usama. Siapa tak kena tu lepas ni lah. Kelas next. Okay. Kalau tak kena jangan kata tak salin not lah. Buatlah satu-satu ni dalam buku kamu. Kalau tidak nanti tak ada rujukan untuk kamu exam. Okay, Jaris nombor 1. Baca soalan dulu. Diberi Y sama dengan 3 kurungan 2X tambah 2 tutup kurungan kuasa 3. Cari dy dx. Seterusnya.
Seterusnya cari kamir. Kameran 8 darab 2x campur 2 kuasa 2 dx. Okay, first kali yang ni dia suruh cari dy dx kan. Maksudnya seorang lagi mat rosak. Saja je. Itu tak rosak apa Arif? Cikgu bagi Arif yang mana satu? Yang ni. Tukar. Siapa? Daniel mana satu macam mana cikgu nak cakap ni? Daniel yang DANYAL. Nah. Daniel. Lah. Okay. Saya kena scam. Okay, Jaris. Cari dy dx. Maksudnya dia suruh buat apa? Dia suruh guna formula cosinus dia. Cosinus. Sinus dah. Kamu ni salah bab ni. Power rule. Okay, pandai. Okay, jadi kita akan beza pakai power rule lah. Betul lah. Okay, jadi kalau kata y kita 3 darab 2x campur 2 kuasa 3. Cuba beza untuk cikgu dengan power rule dapat apa tu? 18. Oh, hebat kamu terus jadi 18. Main buat satu-satu dulu tunjuk kat cikgu. 3 kosong di depan. Jadi berapa? 9. 9. Lepas tu? Kosong tolak 1. Sabar dulu. Salin lukungan. Salin kurungan. Kuasa tolak 1. Lepas tu? Beza dalam kurungan. Dapat berapa beza kurungan? 18. Beza dalam kurungan ni dapat berapa? Beza 2. Okey. Jadi macam mana dapat 18 lah? Kuasa belakang tu buat pergi depan. Ni bukan kuasa, nombor 2 belakang ni darab dengan 9. Jadi dapat 18. Okey, betul. Kita dah beza dah. Okey, sekarang ni dia tanya kamu kamera tu. Apa jawapan dia? Sama tak benda yang dia suruh beza, dia suruh kami tu dengan yang kamu dah beza ni? Semua tu. Sama kan? Jadi kalau sama maksudnya apa jawapan dia? Apa jawapan untuk kamera ni? Yang Y tu 3 kuasa 2. Okey, pandai. Jadi dia sama sebiji. Jadi kameran kepada 18 darab 2x kuasa 2 ni adalah 3 2x campur 2 kuasa 3. Jadi kalau exam tulislah nah. Jangan kata sama. Boleh? Tulis. Okey, jadi jawapan dia gitu. Okey, nombor 2 Daniel. Mana Daniel? Ada mic? Ada. Okey. Jadi yang ni sama juga soalan dia macam Jaris kan. Diberi fs sama dengan 5x campur 2 per 2 tolak 3x. Cari f prime x. Maksudnya dia sebut apa? Dia sebut apa? Oh, Daniel. Tenung ke? Dengar. Mau dengar. Dia sebut apa tu? Jadi 5x per negatif 3x. Macam mana dapat macam tu? Beritahu cikgu kalau kita nak beza ni kita kena beza pakai apa? Pakai pakai petua kan? Pakai petua. Petua apa? Nama lupa dia tak ingat. Macam mana formula dia? Dy dx sama dengan apa? 5x dy dx sama dengan formula 5x. Dulu. Formula UV tu dulu. Yang ni petua hasil bahagi. Betul? Yang ni kena pakai petua hasil bahagi dia ni. Jadi bagi tahu cikgu formula dulu. Macam mana? Apa formula untuk petua hasil bahagi? V apa? Ingat tak? V du tolak U dV over V kuasa 2. Betul tak? Ingat tak? Betul. Okey, jadi yang mana satu U, mana satu V? Kita cikgu U sama dengan apa? U sama dengan 5x. 5x tak lengkap 5x campur 5x campur 2. 2. Okey, V sama dengan apa? 2 tolak negatif 3. 2 tolak 3x. 3x. Okey, jadi kita kena buat apa dengan UV ni? Kita kena cari 3x sama dengan 3x. Kita kena beza. Kita kena beza U, kita kena beza V. Jadi kita beza U ni dulu. Du over dx kita dapat apa tu? 5x. 5. Bukan 5x. Dv dx dapat apa? 8. 8.
Tiga. Phone saya ni dia tak betul sikit. Negatif 3. Yang Boleh negatif tak? 3. Boleh tak ni? Okey, masuk dalam formula. V du tolak U dV. Maknanya apa darab apa tu? V kena ganti dengan V. V kena ganti dengan V. V kita apa tadi? Negatif 3. V. Bukan dV. V. Oh, V kita apa tadi? 2 tolak negatif 3x. 2 tolak 3x. Darab dengan du. Du ni du over dx lah. Apa dia? 5. 5. Negatif Okay. 3, negatif 3. Tolak. Tak betul ni 5. Okay. Tolak. U kamu apa? 5x tambah 2. Okay. Sekarang ni dv kita. dv kita apa? 3, negatif 3. Okay. Per dengan V kuasa 2. Maknanya apa yang kuasa 2? Negatif 3 kuasa 2. Salah. V kuasa 2. Maknanya 2 tolak 3x ni kuasa 2. Faham tak? Faham. Faham. Okay. Yang atas ni kita kena kembangkan. Cuba kembangkan tu cikgu dapat apa tu? Darab ni. 10 tolak 15x. Okay. Belakang ni kita darab negatif 3 dulu. Sekejap lagi baru kita kembang kurungan ni. Dapat apa tu? 15x tambah Tolak. Cikgu tak buh negatif ni lagi. Sekejap lagi. Tolak dengan 6. Okay. Jadi kalau kita buka kurungan, apa jadi dengan simbol ni? tambah. Dia akan jadi tambah dan dia akan ubah simbol. Orang lain dengar lah kalau tak ingat lagi. Jadi cikgu tulis balik dia jadi apa? 10 tolak 15x tambah 15x tambah 6. Okey, sekarang ni kat atas tu kita boleh simpelkan lagi kan apa benda yang kita boleh hilangkan? 15x, negatif 15x dengan 15x. Hilang kan? Jadi apa jadi dengan 10 dengan 6 ni? 10 tolak 6. Tolak ke tambah? 4. Tolak ke tambah? Tambah. Ni 10 dengan tambah 6 lah. Jadi apa tu? Tak cikgu zoom je. Okey. Dah. 10. Dah ke belum? Nak zoom ke? Okey, dah. Okey, jadi dapat apa tu? 10 tambah 6. 16. Okey. Inilah jawapan dia. Okey, 16 over 2 tolak 3x kuasa 2. Okey, jadi yang ni yang part A ni kan. Lepas tu dia suruh kita macam nak scroll ni. Okey, jadi lepas tu dia suruh cari kamiran tu kan. Dia suruh cari kamiran apa? Kamiran terhadap f prime x tu. Maknanya dia suruh kamirkan yang kita beza tadi. Jadi kalau kita kamir yang kita beza tadi, kita dapat jawapan apa? Mana? Ya. Dapat dapat apa? 5. Dapat apa? Kalau kita kamirkan f prime x tu dapat apa? 5x tolak. Dapat balik. Bukan 5x tolak apa? Kita dapat balik ni. Kita dapat balik fx. Boleh tak? Jadi kita dapat balik sebiji ke tak sebiji? Sebiji. Jadi sebab dia suruh kamir f prime x tu, maknanya dia suruh kamir yang tadi. Kita akan dapat sebiji lah. Jadi jawapan untuk yang part 2 ni, bahagian belakang tu, 5x campur 2 per 2 tolak 3x. Boleh nak faham tak? Macam tu je. Macam tu je. Macam tu je. Okay. Jadi dia suruh, yang sini susah dia nak kamu kena beza. Jadi yang ni dia nak bagi kamu faham je, yang bila kita kamir dy dx dapat balik asal. Faham tak? Faham? Faham. Okay. Nombor 3. Arjan. Mana Arjan? Ya. Okay, macam baca soalan. Diberi y sama dengan 5 darab x campur 2 kuasa 3 dan dy dx kita h darab dengan x campur 2 kuasa k. Cari nilai h campur k. Seterusnya cari nilai 1/10 kamiran dy dx terhadap dx dengan keadaan x sama dengan 2. Okey, jadi sekarang ni dia kena cari dulu nilai h dan k. Macam mana kamu rasa kita nak cari nilai h dan k tu? Dy dx. Kita akan bezakan equation yang mana? Yang y sama dengan 5. Okey, jadi kita akan bezakan y tu dulu. Lepas dah beza, kita akan buat apa? H. Kita akan banding lah. Sekejap cikgu print screen je supaya soalan kat bawah ni sekejap lagi kita senang nak tengok.
Okey, jadi Y sama dengan 5 X campur 2 kuasa 3. Okey, kita buat dy dx apa jadi? 15 15. X tambah 2 kuasa 2. Okey, dalam kurungan beza dapat apa? 15. Tak ada apa-apa kan kalau beza dalam kurungan dapat 1 kan? Jadi yang ni jawapan dy dx kamu. Okey, jadi dia dah bagi kat kamu yang ni dy dx sebenarnya sama lah. Maknanya kalau y ni dy dx dia dapat dalam sebutan h dan k ni. Jadi yang ni yang diberi. Ni macam mana nak dapat nilai h dan k? Apa nilai h dan k berdasarkan pemerhatian kamu ni? Saya sama dengan 15. Okey. Okey, betul lah. Jadi bila dah sama dua-dua kepala dia dy dx, kita boleh banding. Kamu tak boleh banding yang y ni dengan dy dx pun. Kamu kena bagi sama baru banding. Jadi kita tahulah h kita 15, k kita sama dengan 2. Jadi h campur k sama dengan apa? 17. 17. Okey, betul. Itu jawapan dia. Seterusnya cari nilai bagi 1/10 kamiran dy dx dengan keadaan x sama dengan 2. Apa benda dia suruh buat tu? Dia suruh kami apa tu? Kami yang Kamikan dy dx kan? Ya. Jadi dy dx kamu yang nombor tadi lah. Kamu tak payah ambil yang dalam h dan k tu lah. Okay, jadi kita akan kamikan apa dia? Kita nak kami apa ni? Y. Dy dx ni apa dia? 15 X tambah 2 kuasa 2. Okey, jadi kalau kita kami ni, yang ni kita boleh tengok je kan dia akan jadi apa? 1/10 Y. 1/10 Y. Jadi Y kita apa? 5 X tambah 2. Jadi kita salin balik je kat sini. 5 X campur 2 kuasa 3. Jadi dapat apa tu? Kita permudahkan sikit. Apa jadi bila 1/10 darab 5? Dapat apa? 1/2. 1/2. Okey, 1/2 X campur 2 kuasa 3. Siap dah ke ni? Belum lagi kan? Kamu kena masukkan. Masuk X. X sama dengan 2. Jadi kita akan masuk X sama dengan 2. Ganti kat situ. Kat mana nampak X ganti dengan 2. Okey, jadi berapa dapat jawapan tu? 32. 32. 4 kuasa 3, 64 kan? 64 bagi 2, 32. Okey, betul. Faham lah? Okey. Next person. Hafiz. Hafiz ada ke? Ada, ya ada. Ada, okey. Ni tengok soalan ni. Diberi fx sama dengan 3x darab 2x campur 1 kuasa 2 dan kamiran 12x kuasa 2 campur 8x campur 1 dx sama dengan a fx. Cari nilai a. Okey, jadi macam mana kita nak mula jawab soalan ni? Kita nak buat apa dulu? Beza dulu. Kita kena beza dulu. Jadi sebab kat sini kita tak belajar kamiran ni kan. Jadi mesti something yang kita beza tu sama dengan something yang kita kamir ni kan. Jadi kita akan beza yang ni. Okay, jadi kamu tengok equation ni. Kalau kita nak beza, apa cara yang paling mudah? Apa cara paling mudah nak beza? Pakai power rule. Tak boleh pakai power rule sebab dia ada x kat luar ni. Jadi sebelum kita beza, kalau paling mudah kita akan kembang dulu boleh? Kita kembang ni. Ataupun kita boleh pakai petua hasil bahagi. Mana yang kamu suka? Petua hasil darab. Mana satu yang kamu suka? Petua hasil darab. Kamu nak pakai petua hasil darab, betul ni? Okay. Jadi U kita apa? U 3x. V kita? V 2x tambah 1 kuasa 2. Okay. Jadi bezakan du over dx dapat apa? Beza ni. U 3x. Beza jadi apa? 3x beza jadi apa? Ni 3x ni buat pembezaan jadi apa? 3. 3. Okay. dv over dx dapat apa? Beza. Ini kena beza pakai power rule kan? Bezalah dapat apa? 4. 4 dalam kurung 2. 2x tambah 1. Kuasa?
kuasa 1. Betul. Jadi yang ni kita kembang lah. Kita masukkan dalam 4 dia sebab dia tak ada kuasa. Dia jadi apa? Jadi 8x tambah 4. Okey. Jadi sekarang ni nak masuk dalam formula kan, apa formula D/Dx tu? D/Dx sama dengan U. U U kali dv dx Tambah. tambah dengan B kali dengan du dx. Okey. Jadi masukkan dalam formula tu. 3x kali 3x kali dengan 8x tambah 4 tambah dengan 2x tambah 1 kuasa 2 kali dengan 3. Kali dengan 3. Okey, betul. Yang ni jadi susah sikit lah sebab kami ada kembang yang belakang ni. Sebab okey, tak apa. Okey, teruskan. Yang ni kembang ni jadi apa yang depan ni? Jadi 24x kuasa 2 campur 12x. Alright. Jadi belakang ni, yang ni kena kembang kongan ni. Jadi apa tu? Kamu boleh kembang tanpa cikgu kembang ni. Kembangkan dapat 4x kuasa 2 tambah 4x tambah 1. Pandai. Okey, darab 3 ni nah. Okey, kita akan kembangkan semua supaya kita boleh tulis dia. Nak tengok dia serupa ke tidak dengan yang disuruh kami kan. Jadi kita kena pemudahkan sampai jadi jawapan yang terakhir. Di belakang ni kita kembang. Jadi apa tu? Belakang. Kita masuk darab 3 dulu. 12x kuasa 2 12x kuasa 2 tambah 12x tambah 3. Jadi depan ni 24x kuasa 2 campur 12x campur. Okey, jadi kita nak pemudahkan last sekali. Jadi 24x kuasa 2 tu campur dengan 12x kuasa 2. Jadi apa? 36x kuasa 2. 36x kuasa 2. Okey, jadi yang ni yang x tu tambah 24x campur 3. Okey, jadi yang ni dy dx sama. Okey, jadi yang diberi tu kita tengok yang beza dia. Yang diberi tu 12x kuasa 2 campur 8x campur 1. Jadi apa beza antara yang disuruh kami tu dengan yang kamu guna? Beza dia. Yang disuruh kami tu 12x kuasa 2 campur dengan 8x campur 1. Darab 3. Kira kena faktor. Kena faktor keluar. Faktor keluar apa tu nak bagi sama? 3. Okey, pandai. Jadi kita faktor keluar 3. Jadi maknanya yang kita kamil tu 12x kuasa 2 campur 8x campur 1 lah. Betul? Okey, jadi apa jawapan dia kalau kita kamil 12x kuasa 2 campur 8x campur 1? Jawapan dia apa? Jawapan dia Yang asal 3. Jawapan dia apa? Fx kamu apa tadi? Jadi jadi 3x 3x. Yang ni kan? Yang atas tu. Okey, jadi kita tulis balik. Sorry lah kena skor banyak. 3x darab 2x campur 1 kuasa 2. Okey. Jadi cuma sekarang ni dia ada apa kat luar dia? Ada 3x. Ni ada 3. Dah ada 3 kat luar dia. Ada 3. Jadi ini kamera ni dapat balik fx kan? Jadi ni fx kamu. Cuma sekarang fx kena darab 3. Jadi apa jawapan dia tu? Siapa yang kena darab 3 tu? 3 ni macam nak last kali nak kembang kan? Darab ada dengan 3x kan? Darab dia dengan luar je. Jadi dia jadi apa? X. Ni 3 darab 3. 3 darab 3 jadi X lah. Mana pula 3 darab 3 dia? Satu lah. Darab. 9. Dah ingat bahagi ni. Darab lah. Okey, itu je ke dia suruh kamu masuk nilai tak? Tak. Betul tak tu jawapan dia? Dia suruh cari A. Jadi okey tak habis lagi. Jadi sekarang ni dia suruh cari A, dia suruh banding lah betul. Jadi kamu tengok ni dia kata kameran kepada 3 kali ganda ni adalah sama dengan A fx. Tadi kita tahu ada 3 kat luar ni. Yang kita kamera apa? 3 kameran
F prime X kan? Betul, kita kamera kan? Jadi Ya, dia ya. jadi apa? Dia jadi 3fx kan? Hmm. Jadi 3fx ni sama dengan afx. Jadi dengan perhatian kamu, perhatian kasar kamu, apa nilai A? Dia 3. Oh, A dia 3. Okey, lupa je dia saja A. Okey, pandai tak? A 3. 3. Okey, okey. Betul. Okey, nombor 5. Nombor 5. Azim. Saya. Sekejap, cikgu print screen. Sekejap lah sebab dia jauh dah nak kena scroll. Copy. Oh, start je kelas kita ni. Oh, habis awal. Okey, tak apa. Ni senang je soalan dia. Memang cikgu rasa soalan lori tu juga. Fungsi keuntungan harian daripada jualan tiket bas bagi sebuah syarikat K diberi oleh A sama dengan 100T+2 campur 50T+3. Dengan keadaan A ialah keuntungan yang diperolehi dalam RM dan T adalah masa dalam hari. Jadi A dia kata kira kadar keuntungan jualan tiket diperolehi selepas 5 hari. Jadi kita nak kena buat apa tu? Nak cek apa tu? DA over DT. Betul, DADT. Jadi buat set DADT dapat apa? 200T tambah 150T+2. T+2. Okey, jadi dia nak nilai ni sebab dia kata lepas 5 hari kan. Lepas tu kena buat apa? Ganti nilai T dia sama dengan 5. Okey, jadi kita masukkan T sama 5. Ni dapat apa tu? 5 campur 155 kuasa 2. Apa jawapan dia? 4,150. Okey. Betul lah ni? Cek jawapan belakang ni. Okey. Okey, B sama. Nak B dah. Last. Diberi kadar keuntungan jualan tiket bas bagi sebuah syarikat H ialah DADT 30T kuasa 2 campur 40T. Syarikat mana yang perolehi keuntungan paling tinggi pada hari ke-10? Okey, jadi first kali dia kata ada satu lagi syarikat yang dia punya kadar keuntungan tiket dia 30T kuasa 2 campur 40T. Jadi macam mana kita nak jawab soalan ni? Macam mana kita nak dapat balik keuntungan? Keuntungan tu maknanya dia suruh cari balik A, betul tak? Sebab A ni keuntungan kan? Jadi macam mana nak dapat balik A tu? Kena apa tu? Ambil. Kena kamir. Jadi kalau kita nak kamir ni, apa beza ni dengan yang kita dapat sebelum ni? Mana yang kamirannya Azim buat tu hanya ni? Ada beza tak? Apa beza dia? Beza banyak mana? Jadi tulis dia serupa tu sebab sekarang ni yang Azim buat ni dia T lepas tu T kuasa 2 kan. Jadi kamu mesti compare T dengan T lah. T kuasa 2 dengan T kuasa 2 gitu. Jadi kita tulis dia terbalik je. Alright, jadi kalau tulis macam ni kamu nampak tak dengan mata kasar kamu yang ni darat berapa dapat yang A? 5. Dapat darat 5 lah. Okey, pandai jadi darat 5. Nak tulis tu nak tulis. 5. 5. Lepas tu Kami apa ni? Kami apa? Kami 5 ke? Siapa 200. kecil lagi? Siapa kecil lagi? Kalau 200 ni 5 ke 1/5? 5. 5 ke 1/5? 1 per? Bagi 5 kan? Utama, betul? Dia kecil 5 asal kan? bagi 5. Sebab yang ni yang baru. Yang ni asal. Dia kecil 5 kan? Kalau kamu tulis 5 darat 200, maknanya kamu darat 5 dengan 200 lah. Dia tak jadi 40 lah. Maksud cikgu betul? Jadi kalau dia nak jadi 40 daripada 200 tu kita kena darab dia dengan 1/5 tu. Maknanya bahagi dengan 5. Faham? Maknanya kita faktor keluar 1/5 daripada yang asal. Faham tak? 1/5 kalau kita tulis macam ni 200T campur 150 T kuasa 2. Betul tak? Bila kita darab balik 1/5 ni dia akan jadilah yang kita nak tu. Faham tak? Faham tak? Jadi yang tu kadang pelajar confuse sikit. Jadi yang ni dia kecil 5 kali ganda. Maknanya dia bukan darat 5 lah. Dia bahagi 5. Betul? Faham lah? Jadi apa jawapan dia tu? 1/5 kurungan 100T kuasa 2 tambah 50T kuasa 3. Okey, dapat balik Y kamu. Okey, jadi kat sini dia suruh kita buat apa? Dia suruh kira keuntungan pada hari ke-10 dan kita banding syarikat mana yang lebih untung.
Kamu tahu kan syarikat mana lebih untung? Tahu tak? Yang first tu. Jadi syarikat yang untung yang first lah, sebab yang second one ni keuntungan dia 1/5 kan. Jadi kamu boleh tulislah syarikat yang untung tu adalah syarikat K lah. Syarikat K lebih untung. Jadi yang ni kita kira jugalah nah, dia punya hari ke-10 ni. Jadi cuba kamu masukkan T sama dengan 10 dalam yang ni. Lepas tu T sama dengan 10 kat dalam equation asal dia. Yang A ni. Jadi yang ni ada 2. Kuasa 2 campur 50 T kuasa 3. Okey, 2 orang. Yang ni kamu masuk T sama 10. Lepas tu bahagi dengan 5 lah. Betul? Dapat yang second one kan? Berapa ni? Berapa T dia untuk syarikat yang K ni? Syarikat K ni berapa T dia? Berapa A dia? Berapa T dia pula? Berapa A dia dapat? Cepatlah. Berapa jawapan dia? RM60,000 ya? Yang ni yang asal RM60,000 Okey. Ya. Yang ni 1/5 lah daripada RM60,000 kan? Okey, jadi jawapan dia syarikat K lebih untung. Ni mungkin pelajar salah kalau dia terdarab dengan 5 lah. Jadi mungkin kat situ sebab tu dia tanya macam tu lah. Jadi mungkin salah kalau kamu tu silap part tu keluar. Kalau dia lagi kecil, kamu ingatlah equation Y tu akan jadi lagi kecil lah. Kalau dia lagi besar, dia akan jadi lagi besar. Jadi takat ni kamu faham tak semua ni yang belajar hari ni? Faham senang kan? Okay, jadi saat lagi cikgu akan hantar kat kamu homework sikit. Boleh lah kamu jawab je soalan tambahan lah, sebab yang ni kita bincangkan lah, tak semua kena kan. Ni homework tu kamu salin lah jawapan dia dalam buku kamu lah. Jadi jawapan akhir dia nanti cikgu akan bagi kamu waktu next class. Boleh lah? Jadi orang ada nak tanya soalan lah? Hantar kat snap ke? Tak. Cikgu hantar kat kamu kat grup je, kat Telegram je. Sebab nanti jawapan dia cikgu akan bagi kemudian lah. Cikgu akan bincang balik kalau ada soalan yang kamu tak tahu lah. Jadi orang yang tak hantar cikgu test tu tak payah hantar dah lah. Cikgu tak nak semak dah jawapan kamu. Tak payah hantar. Okay, jadi markah dia cikgu akan tolak siap-siap daripada exam tengah tahun kamu tolak 10. Okay, jadi lepas ni Daniel pun dah janji kat cikgu nak hantar tapi tak hantar pun. Saya terlupa InsyaAllah kamu tak ada makna lah. Ni kali insyaAllah tu ingat janji dengan Allah. Okay, dah cakap insyaAllah betul tak hantar pula. Tak tahu lah macam mana nak kira tu. Lupa lah sangat. Boleh je check message kan. Okay, jadi tak apa, habis dah ni. Kita akan sambung balik kelas kita hari Khamis kan. Pukul 8 dah. Jangan tak masuk pula. Tutup majlis lah. Siapa boleh tutupkan majlis hari ni? Bagi Dragon lah. Dia untuk majlis. Daniel Dragon. Bagi kamu Daniel Dragon kau. Boleh tutupkan majlis Daniel. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbil alamin. Okey, terima kasih Nah. Haji masuk kelas. Baik. Terima kasih. Ya, masih. Masih